Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha mengukuhkan kesaling hubungan pelancongan kepada pasaran utama sejajar dengan objektif perdagangan dan pelancongan negara Brunei Darussalam dibincangkan semasa sesi dialog antara ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB. Sesi berlangsung di Hub Kolaborasi RB. Sesi diketuai oleh Kapten Sabirin bin Haji Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif RB bersama pasukan pengurusan eksekutif dan wakil dari bahagian komersial. Antara kemaskini korporat yang dibentangkan termasuk transformasi sejak pemulihan pasca pandemik, kedudukan sebagai syarikat penerbangan kebangsaan, perkembangan secara berterusan bagi laluan dan pasaran baharu serta inovasi dalam produk dan perkhidmatan. Sesi merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan syarikat penerbangan RB terhadap ketelusan kerjasama dan aspirasi bersama dalam memajukan sektor penerbangan dan pelancongan di negara ini. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan malam tadi. Persembahan malam irama guling tangan fusion dan kontemporari diadakan di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Hadiri Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan anjuran Kulim Papa Orkestra mengetengahkan lagu-lagu Brunei serta antarabangsa yang menggabungkan alunan muzik tradisional dan moden. Pentas perayaan di Tudung Saji di Kuala Belait diteruskan dengan persembahan Kugiran Otai Masih Berbisa yang menampilkan 20 buah lagu dari kumpulan gabungan Black Gypsy dan Bentana. Persembahan dikelolakan oleh Zyrock Musical Production. Sementara acara pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan hospital, Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong, dimeriahkan dengan persembahan Kugiran Roses 29 Rock Revolution, anjuran oleh NY29 and Services. Acara pentas juga diisikan dengan persembahan nyanyian dan juga kuis. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan dengan kerjasama Gambus di Muliawan mengadakan persembahan malam budaya variasi seni yang berlangsung di pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar, Temburong. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Acara mempersembahkan lagu-lagu Brunei yang ikonik dengan sentuhan kreatif yang lebih segar dan moden, sambil mengekalkan elemen tradisional yang memikat. Turut hadir Awang Hassan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong. Para pengunjung ke gerai dan pentas perayaan di Bandar Seri Begawan akan lebih mudah dengan penyediaan perkhidmatan ulang-alik atau shuttle van yang dikendalikan oleh salah sebuah syarikat swasta tempatan. Sejak perkhidmatan diperkenalkan, ia telah memudahkan orang ramai untuk mengunjungi Bandar Seri Begawan pada sebelah malam tanpa perlu menghadapi masalah mencari tempat letak kereta. Pelanggan yang memerlukan perkhidmatan ulang-alik van hanya perlu meletakkan kenderaan di kawasan letak kereta Jami Asri Hassanal Bolkiah yang beroperasi seawal pukul 6.30 petang. Menerima sambutan yang menggalakkan sejak 3 tahun lalu, para pelanggan hanya perlu membayar RM2 setiap seorang bagi ulang-alik untuk menuju kawasan gerai perayaan.
untuk membantu orang ramai juga lah, untuk menyenangkan orang parking. Hingga terlaun-laun pusing-pusing di bandar sampai 2-3 kali jatuh. Masa perayaan inilah saja tu. Walaupun ada kalanya masih menghadapi kesesakan jalan raya, namun alternatif tersebut memudahkan para pelanggan untuk menuju kawasan gerai perayaan tanpa perlu memikirkan tempat meletak kenderaan masing-masing. Mudahkan kami lah, macam dah payah kami lagi mencari parking, berjam-jam berqueue atau jadinya memudahkan lah untuk kami macam pengunjung-pengunjung. Relax je bah, senang bawa kanak-kanak. Lepas tu indah lagi jauh-jauh berjalan bah untuk ke perayaan itu. Harga pun beberapa tutan lah. RM1 menyurung, RM1 balik. Generasi baharu disaran untuk mencontohi sifat taat setia dan cinta kepada raja yang ditunjukkan oleh warga emas dengan melibatkan diri dalam acara-acara kenegaraan dan keagamaan. Salah satu cara untuk menzahirkan sifat tersebut adalah dengan pengibaran bendera yang mencerminkan semak patriotik kepada raja serta perpaduan pada mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan identiti bangsa berkonsepkan Melayu Islam Beraja. Turut serta dalam apa jua acara, sama ada acara yang berbentuk keagamaan seperti turut sama membaca surah Yasin, solat berjamaah, solat hajat berjamaah, mendoakan raja kita ni, kemudian negara. Selain itu, generasi muda boleh juga mengekspresikan kecintaan melalui penglibatan aktif dalam pembangunan negara, menjaga nama baik Brunei serta meneruskan nilai kesetiaan dan jati diri dalam kehidupan sehari. Generasi baharu boleh mencontohi sifat luhur warga emas dengan terus menzahirkan taat setia melalui kehadiran dalam majlis-majlis rasmi, mematuhi undang-undang serta mengamalkan nilai-nilai murni. Pendidikan awal tentang sejarah negara dan institusi beraja juga penting supaya mereka lebih memahami dan menghargai erti kasih dan setia kepada raja dan negara. Mahkamah Magistrate telah mensabitkan timbalan setia usaha tetap pelancongan di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan atas kesalahan salah laku dalam jawatan awam yang bertentangan dengan bab 12B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Wardi bin Haji Muhammad Ali telah dilantik sebagai timbalan setiausaha tetap pelancongan di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada 19 November 2015 dan terus berkhidmat sehingga beliau digantung tugas pada bulan Februari 2021. Defendant didapati bersalah kerana dengan sengaja melakukan salah laku dengan menunjukkan sikap atau berterusan bersikap memihak kepada kedua hotel tersebut sebagai balasan kerana dibenarkan tidak membuat pembayaran segera semasa mendaftar keluar. Salah laku tersebut merupakan satu penyalahgunaan kepercayaan orang ramai terhadap kedudukan beliau sebagai timbalan setia usaha tetap. Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah mendapati bahawa salah laku itu berlaku antara 18 Jun 2020 dan 23 Februari 2021 yang mengakibatkan jumlah invoice tertunggak yang terkumpul sebanyak kira-kira RM5,000. Magistrate Kanan Azrimah binti Abdul Rahman mendapati salah laku tersebut dilakukan dalam tempoh atau berhubung dengan jawatan defendant kerana beliau mempunyai kuasa pemantauan terhadap industri pelancongan termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pengusaha hotel. Defendant menegaskan bahawa dia telah memeterai perjanjian pembayaran secara kredit dengan hotel-hotel itu dan wujud jangkaan untuk membuat pembayaran antara mereka. Walau bagaimanapun, saksi yang dipanggil oleh pendakwaan memberi keterangan bahawa kedudukan beliau merupakan suatu pertimbangan dalam keputusan mereka untuk membenarkan menangguhkan pembayaran. Walaupun defendant mendakwa pengaturan ini adalah semata-mata transaksi komersial biasa, keterangan yang dikemukakan menunjukkan sebaliknya.
kes pendakwaan diperkuatkan lagi dengan mesej teks antara defendant dan pemilik-pemilik hotel yang menunjukkan karaan minda defendant dan sikapnya yang memihak kepada hotel-hotel itu. Defendant selanjutnya didapati bersalah kerana sengaja menyalahgunakan kepercayaan orang ramai dengan mencemarkan reputasi jawatan awamnya dengan membenarkan syarikat pengurusan acara memindahkan dana ke dalam akaun bank pribadinya sebanyak 3 kali secara berasingan. Syarikat pengurusan acara itu menganjurkan suatu acara dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang dikendalikan di bawah tanggungjawab defendant. Magistrate Kanan membuat kesimpulan bahawa tindakan defendant adalah disengajakan tanpa justifikasi munasabah dan menunjukkan penyalahgunaan kuasa yang serius. Kegagalan beliau untuk bertindak secara telus dan mengikut prinsip-prinsip tadbir urus yang baik menjejaskan integriti institusi. Dalam semua keadaan, mahkamah mendapati bahawa salah laku defendant telah menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap jawatannya dan jauh di bawah standard yang dijangkakan daripada seorang pegawai awam Kanan. Keputusannya untuk berdiam diri apabila diminta untuk membela diri mengukuhkan lagi kesimpulan bahawa tiada penjelasan atau alasan munasabah untuk salah lakunya setelah mensabitkan kesalahan defendant dan mendapati bahawa tiada sebab luar biasa untuk terus membenarkan jaminan kepadanya. Jaminan defendant telah dibatalkan. Defendant dijadualkan untuk hadir di mahkamah sekali lagi pada 30 Julai 2025 bagi mendengar hujahan pihak pendakwaan mengenai hukuman. Defendant berdepan dengan hukuman denda sehingga RM30,000 dan atau penjara sehingga 7 tahun. Program Jati Diri merupakan salah satu inisiatif yang memberikan peluang kepada para belia untuk meningkatkan kemahiran serta membentuk sifat-sifat kepribadian yang amat diperlukan seperti daya ketahanan, disiplin, kekuatan mental dan sifat kepimpinan. Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut semasa majlis pelancaran program Jati Diri kohort ke-9. 47 pelatih yang terdiri daripada para pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menyertai program Jati Diri kohort ke-9 yang diadakan di kem latihan program Khidmat Bakti Negara daerah Tembulang. Dalam ucapannya, Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari turut menggariskan program berkenaan juga merupakan pelaburan sosial yang penting dalam melahirkan generasi muda berilmu, berakhlak serta memiliki semangat cintakan agama, bangsa dan negara. Program merupakan sebuah program usaha sama antara Pejabat Perancangan Tenaga Manusia, Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pekerjaan Brunei, Institut Pendidikan Teknikal Brunei dan bahagian Khidmat Bakti Negara. Harapan saya, semoga kem latihan ini membantu saya menjadi belia yang lebih kuat dari segi mental dan fizikal dan sedia berbakti untuk negara. Selaku belia juga boleh menjadi penyumbang besar kepada negara. Perancangan saya dengan mengikuti program ini akan membuat saya lebih aktif dalam program belia, terutamanya dalam bidang sukan dan kepimpinan. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan keadaan cuaca panas dan kering yang diramalkan berlaku di negara ini. Nasihat itu dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam dalam kemaskini cuaca negara. Menurut jabatan berkenaan, negara masih berada dalam monsun barat daya dengan pembentukan ribut tropika yang aktif di rantau lautan Pasifik Barat. Dijangka berlaku minggu ini. Keadaan tersebut dijangka menyebabkan keadaan cuaca yang lebih kering berbanding dengan minggu sebelumnya dengan pengurangan pembentukan awan hujan di rantau ini bagi beberapa hari yang akan datang. Sejak 21 Julai, negara mengalami cuaca panas melampau di beberapa kawasan pada waktu siang. Suhu maksimum harian yang direkodkan di beberapa stesen pencerapan mencapai 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut.
Berdasarkan ramalan cuaca terkini, keadaan cuaca diramalkan berterusan panas dan kering dengan pengurangan jumlah dan aktiviti hujan sehingga 26 Julai. Suhu maksima harian dijangka boleh mencecah antara 33 hingga 38 darjah Celsius. Jabatan Kaji Cuaca telah menyediakan catatan suhu maksimum harian dan juga suhu bagi beberapa kawasan di negara Brunei Darussalam dengan menggunakan infografik yang dikongsikan melalui media sosial jabatan. Orang ramai dinasihatkan untuk terus mengikuti maklumat cuaca rasmi melalui aplikasi Bimbit Brunei WX atau Facebook @Brunei Weather, Instagram @Brunei.weather, saluran WhatsApp dan Telegram Brunei Weather. Maklumat cuaca terkini boleh diperolehi dengan menghubungi talian cuaca 114 atau laman sesawang www.met.gov.bn. Jika seni had luar negara sering diperkatakan bernilai tinggi, apa kurangnya seni kaligrafi karya anak tempatan? Bahkan kehalusan karya kaligrafi tempatan juga mampu memartabatkan seni had di negara Brunei Darussalam. Untuk mengetahui lebih lanjut, Muhammad Daud Haji Tuah ada laporannya. Walaupun bidang seni kaligrafi hanya sebagai hobi semasa di bangku sekolah, namun Awang Hamdi bin Imran berusaha mengembangkan bakatnya untuk pelajari ilmu kaligrafi dengan lebih mendalam. Selepas menamatkan pengajian di luar negara pada tahun 2014 dalam bidang kaligrafi dan reka bentuk Islam, beliau diambil bertugas di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan aktif menganjurkan bengkel-bengkel asas dan lanjutan kepada orang ramai termasuk kanak-kanak, belia dan warga emas. Di sebalik berhadapan pelbagai cabaran, namun beliau tetap yakin hasil karya seni had tempatan mempunyai nilai dan kehalusan tersendiri. Dorang memang amazing lah, amazed dengan kita ni punya pusat dan punya hasil karya. Bukan saya sendiri tu, artinya secara menyeluruh. Sebab dalam galeri ini kami ada menyimpan beberapa karya daripada luar negara juga, bukan saja lokal Brunei. Menurutnya lagi, dengan minat yang mendalam, para peminat seni had tempatan bukan sahaja dapat membantu memartabatkan lagi seni had, bahkan menjadikan seni kaligrafi Islam sebagai sumber pendapatan. Bila mana kita ni membaiki ataupun melawakan tulisan kita ni itu, insya-Allah ia akan jadi rezeki. Bila mana kita ni mula untuk berjual seperti ada bookmark, ada kertas ataupun hasil canvas macam yang di belakang saya ni. Jadi ianya boleh menjana pendapatan kepada si penulis satu. Dengan munculnya lebih ramai belia tempatan menceburi bidang seni had, usaha memartabatkan seni warisan Islam ini mampu dicapai. Laporan Muhammad Daud Haji Tuah untuk Berita RTV. Jabatan Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Pusat Penerimaan Darah Hospital Ripas menganjurkan kempen derma darah di Jabatan Perkhidmatan Awam Jalan Kumbang Pasang. Kempen dihasrat dapat membantu menambah stok darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah. Kempen antara lain bertujuan menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dalam kalangan warga perkhidmatan awam. Selain itu, ia dapat meningkatkan kesedaran tentang manfaat menderma darah. Pusat Penerimaan Darah memerlukan semua jenis darah. Sebabnya kami dah mengetahui yang tadi apa jenis darah yang sangat diperlukan mingguan ini dan sebagainya. Kami dah mengetahui apa yang tadi pesakit-pesakit datuk. Jadi kalau boleh semua jenis darah kami perlukan supaya yang tadi mana-mana pesakit yang memerlukan darah tu sentiasa tersedia. Yang merupakan satu amal selain tani beramal sedekah merupakan kewangan dan sebagainya. Ianya boleh juga menderma-darhani untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Sebagai hadiah yang paling berharga untuk orang lain, iaitu harapan
dan peluang hidup bagi orang lain. Manfaatnya badan terasa lebih ringan dan lebih segar. Ini first time pulang saya menderma darah. Masa ni kan hospital macam memerlukan darah ni kan. So insyaAllah lah berguna manfaat lah pada orang yang berguna darah lah.